Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Muhammad Dihya Sahlan dalam Berita Pagi Sabah edisi Sabtu 18 Julai 2020. Situasi semasa COVID-19, jumlah kumulatif COVID-19 di Sabah meningkat kepada 381 kes selepas satu kes baharu dicatat di daerah Sandakan semalam. Sementara itu, satu kes sembuh dicatatkan di Keningau menjadikan kumulatif pesakit sembuh setakat ini 371. Daerah Keningau kini kembali zon hijau. Berdasarkan infografik Kementerian Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Sabah, 3 pesakit masih menerima rawatan di hospital berpakar iaitu masing-masing satu kes di Tuaran, Sandakan dan Nabawan. Angka korban akibat COVID-19 kekal 7 kes iaitu Kota Kinabalu, 4 manakala Tawau, Keningau dan Tambunan masing-masing satu kes. Universiti Malaysia Sabah UMS memperkenalkan sistem UMS Shield bagi memantau dan mendapani pandemik COVID-19 khususnya dalam kalangan pelajar dan kaki tangan universiti itu. UMS Shield merangkumi 4 modul iaitu instrumen penilaian risiko, saringan kesihatan, pemantauan kesihatan dan UMS pasport. Ketua Jawatankuasa Teknologi Maklumat Pusat Kesiapsiagaan dan Tindakan COVID-19 UMS, Dr. Fatimah Ahmidi berkata ia merupakan usaha-sama pensyarah Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan serta ahli sains data dari Pusat Pengurusan Data dan Maklumat. Sistem ni sebenarnya pakai kaedah ataupun kita boleh katakan berlandaskan pada smart health di mana ia menggunakan bantuan teknologi untuk membantu mengesan dari segi risiko dan juga diagnosis sesuatu penyakit. Dr. Fatimah berkata demikian kepada pemberita RTM ketika ditemui di UMS. Beliau yang juga pensyarah kanan dan pakar perubatan rehabilitasi UMS berkata, lebih 6,000 pelajar berjaya disaring dalam tempoh 2 minggu menerusi sistem UMS Shields. Justru beliau berkata sistem itu akan terus digunakan berdasarkan prosedur operasi standard SOP semasa bagi menghadapi pandemik luar jangkaan pada masa hadapan. Ya, pengorbanan barisan hadapan dalam usaha memutuskan rantaian jangkitan COVID-19 di Sabah terus mendapat penghargaan pelbagai pihak. Di Kota Kinabalu, sebuah syarikat tempatan Askera Sendirian Berhad tampil menyampaikan bantuan COVID-19 bernilai RM50,000 kepada kerajaan negeri semalam. Pengerusi syarikat berkenaan Datuk Tan Chong Chin berkata sumbangan tersebut bertujuan membantu barisan hadapan khususnya pihak kerajaan negeri yang berjaya mengurus tadbir pandemik COVID-19 dengan baik selama ini. They do the job very well to stop this COVID-19 and then also the frontliner, the nurse, the doctor, and then the police, soldier, they done very well. That's why our company feel that we really appreciate the government do the good job lah. Beliau berkata demikian kepada media selepas menyampaikan replika cek kepada kerajaan negeri yang diwakili Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Safar Untung. Syarikat Askera Sendirian Berhad yang terlibat dalam industri perdagangan telah beroperasi selama hampir 20 tahun. 2 lelaki dipercayai menjadi dalang pengedar dadah di kawasan Bandaraya Kota Kinabalu berjaya ditahan 15 Julai lalu. Mereka ditahan di sebuah premis makanan di Jalan Tun Fuad Stephen bersama lebih 1 kilo dadah jenis syabu bernilai RM42,000. Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu ACP Habibi Majinji berkata kedua-dua lelaki berusia 24 dan 25 tahun itu ditahan di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Dalam satu kenyataan di Kota Kinabalu, ACP Habibi berkata siasatan awal mendapati mereka berperanan sebagai orang perantaraan dengan habuan RM500 bagi sekilogram dadah jenis syabu. Katanya ketika serbuan, kedua-dua lelaki tersebut cuba melarikan diri. Menurut ACP Habibi, kejayaan itu hasil maklumat dan risikan di sarang-sarang penagih dalam usaha membendung aktiviti penyalahgunaan dan pengedaran dadah sekaligus memastikan ahli sindiket dikenakan tindakan undang-undang. Kedua-dua suspek kini direman 7 hari bermula 16 Julai lalu. Kes disiasat di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952 yang memperuntukkan hukuman gantung sampai mati jika sabit kesalahan.
Banjian Penduduk dan Perumahan Malaysia 2020 Banci 2020 satu data komprehensif bagi membantu negara dalam menyusun keperluan dan merencana masa hadapan rakyat yang lebih baik. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi Arthur Joseph Kurup berkata, menerusi data bancan itu, kerajaan dapat merangka keutamaan dan strategi yang memberi manfaat kepada penduduk Malaysia keseluruhannya. Beliau berucap ketika sesi libat urus Timbalan Menteri Ekonomi bersama jabatan, agensi dan badan berkanun Persekutuan di Auditorium Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah, Kota Kinabalu. Katanya data bancan itu juga akan membantu negara menyediakan kemudahan asas dan perkhidmatan yang diperlukan rakyat, khususnya jalan raya, utiliti dan keselamatan. Menurut Arthur, untuk negeri Sabah, 163 kod etnik ditambah berbanding 19 kod sebelum ini, menjadikan jumlah kod etnik Sabah meningkat kepada 182, manakala bagi negeri Sarawak, sebanyak 99 kod etnik sekaligus menjadikan keseluruhan kod etnik di Malaysia berjumlah 350. Selaras kemajuan teknologi pengumpulan maklumat banci dilakukan secara dalam talian menerusi portal banci yang boleh diakses menerusi telefon pintar. 3 kertas kerja dibentang dalam sesi libat urus ini, antaranya laporan survei pendapatan, perbelanjaan isu rumah 2019 dan dapatan kajian semula pendapatan garis kemiskinan 2019. Lembaga Tabung Haji TH tampil menyantuni penduduk terjejas banjir baru-baru ini di Kampung Linau, Kota Belud. Pengarah Eksekutif Operasinya Mustaqim Muhammad mengetuai rombongan TH menjayakan gotong royong perdana membaik pulih Masjid Jami' Al-Hashim di kampung berkenaan. Program Tanggungjawab Sosial Korporat CSR yang pertama seumpamanya dilaksana TH selepas pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP ini bertujuan mendekati komuniti, khususnya golongan ditimpa musibah, dan pada masa sama memberi pendedahan mengenai perkhidmatan TH. Tabung Haji mengambil berat tentang keadaan yang berlaku di Kota Belud ini. Kami terpanggil untuk melakukan program CSR kami di sini, sebagai contohnya tikar kepada masjid ini, PA sistem dan sebagainya, supaya dapat penduduk-penduduk di Kota Belud ini, terutama di kampung-kampung di sini, untuk melakukan solat berjemaah di masjid ini. Sementara itu, Pengurusi Jawatankuasa Masjid Jami' Al-Hashim, Maliadi Majin, berterima kasih atas keprihatinan dan berharap lebih banyak bantuan seumpama disalur kepada masjid dan surau terjejas banjir di daerah berkenaan. Saya harap agar ada lagi NGO-NGO ataupun bagian-bagian jabatan lain untuk datang membantu untuk sama-sama meringankan masalah yang kami hadapi di kampung ini, khususnya masjid kami ini. Dalam program ini, TH melalui zakat wakalah turut menyerahkan bantuan keuangan RM142,500 kepada 285 keluarga terlibat banjir kilat di kampung tersebut. Kota Belud merupakan antara 11 daerah yang paling terjejas berikutan banjir pada penghujung Jun lalu. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP sempurna menyita pelbagai jenis barang kawalan bernilai RM120,000 dalam satu serbuan di sebuah pasar raya di daerah itu Rabu lalu. Ketua Pegawai Penguatkuasa KPDN HEP sempurna Jong Lee Leong dalam kenyataan media memberitahu tindakan tersebut diambil setelah mendapati premis terlibat memiliki dan menyimpan barang kawalan berjadual melebihi had kuantiti yang dibenarkan dalam lesen. Barang yang disita ialah 224 kg gula, 860 kg tepung gandum dan lebih 10,000 kg minyak masak paket dan botol pelbagai saiz. Jong Lee berkata, siasatan lanjut mendapati pemilik premis terbabit melakukan kesalahan di bawah Peraturan 21/1 Peraturan-Peraturan Kawalan Bekalan 1961 kerana melanggar Peraturan 10/1 Peraturan-Peraturan Kawalan Bekalan 1974. Jika sabit kesalahan, boleh didenda tidak melebihi RM1 juta atau penjara tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya. Bagi syarikat, denda tidak melebihi RM2 juta. Ya, murid kelas 5 dan 6 Madrasah Al-Hikmah Kampung Likas akan memulakan sesi persekolahan bermula 4 Ogos ini, sementara sesi pembelajaran bagi kelas 1 hingga 4 pada 11 Ogos.
Pengerusi Persatuan Pengurusan Madrasah Al-Hikmah Yahya Yaakob berkata pembukaan madrasah itu selaras keputusan Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Sabah JAHINS membenarkan semua sekolah tahfiz termasuk sekolah swasta dibuka untuk sesi pembelajaran. Kami telah diberi satu garis panduan daripada JAHINS yang mengelola sekolah madrasah-madrasah ini mula 4 hari bulan Ogos. Tapi cara mana kami buat itu berperingkat-peringkat. Jadi 4 Ogosnya kelas 5 dan 6 dan lepas itu setelah kami observe, kami lihat dulu 11 Ogos ini kami akan adakan lagi. Yahya ditemui pemberita RTM dalam majlis penyampaian dana kepada Madrasah Al-Hikmah di Likas. Sumbangan bernilai RM10,000 daripada Badan Bukan Kerajaan NGO Amanah Hawi Al-Khairat HAK itu bagi membiayai keperluan madrasah ini. Sumbangan disampaikan timbalan yang dipertua HAK Syed Hussein Habib Omar. The foundernya yang pengasas di sini ni saya betul-betul terharu. Jadi kalau boleh kita yang mana mampu sama-sama kita membantu ya apa yang perlu. Biarlah mereka yang penting dong dapat pelajaran, dong dapat membaca, dapat mengetahui disiplin kan, mengetahui apa yang buruk, apa yang tidak baik, dorang dapat berkomunikasi dengan orang luar di sana kan. Sekolah Madrasah Al-Hikmah Likas yang ditubuhkan pada Mac 2013 mempunyai 672 pelajar dan 7 tenaga pengajar memilih menggunakan model 2 sesi. Baik, sekian dahulu berita pagi Sabah. Saudara, terus waspada, jangan lalai. Pandemik COVID-19 belum berakhir. Saya Muhammad Dihya Sahlan. Assalamualaikum dan salam sejahtera.